Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, kita sambung lagi dalam pembelajaran kita dalam forex trading ini. Untuk siri yang ke-13 kali ini kita akan membahaskan mengenai technical analysis. Okey. Di mana technical analysis ini menjadi pencarian kepada trader-trader. Lebih-lebih lagi kepada trader yang baru masuk menceburi trading ini ataupun dikatakan sebagai newbie. Okey. Sebelum itu saya nak katakan boleh tekan subscribe dan juga share kalau video ini bermanfaat kepada anda semua. So guys, jom let's go. Okey, technical analysis. Sebenarnya apa technical analysis ni? Technical analysis ini dia merupakan satu kaedah di mana trader-trader ni mereka boleh pakai, mereka boleh gunakan. Okey. Untuk apa? Untuk mencari ataupun mengurangi risiko yang mereka akan hadapi. Supaya kita tahulah bahawasanya kita menceburi bidang ini bukan semata-mata kita tahu yang profit itu 100%, bukan. Bila kita masuk je belajar teknikal ini, kita akan kenal mengapa kita entry di satu harga ini, mengapa kita kena exit di situ, okey, dan kenapa kita kena ambil TP dekat situ. Okey. So, technical analysis merupakan satu kaedah di mana untuk mendapatkan keuntungan bagi trader itu dalam kefahaman masing-masing. Kita tengoklah kan dekat YouTube ni banyak technical yang diajar oleh para trader. Okey. Dan juga technical ini kita perlu ambil untuk diri sendiri dan mudah faham, serta technical itu sesuai untuk buat duit. Okey. Bila sesuai buat duit, perkara itu akan sentiasa berulang. Okey. Technical analysis ni perkara yang pentingnya sentiasa berulang. Kerana apa? Kerana perkara yang kita hadapi dekat chart itu turun naik perkara yang berulang sahaja. Dia sell buy. Cuma di mana tempatnya itu yang kita kena belajar dalam teknikal ni lah. Dan juga function dia ataupun tujuan kita belajar ini, kita tak naklah yang duit kita ini menjadi satu asbab yang kita memperjudikan duit kita. Okey. Kiranya kita ni akan ada usaha lah yang di mana kita ini mencari flow di mana untuk kita sell, di mana kita nak buy. Bukannya saja-saja letak sell je suka hati je, pakat tibai je kan. Bukan macam itulah. Mana rasa nak macam ni, kita tekan je. Okey. Jadi yang di bawah itu SNR, support and resistance. Apakah itu support and resistance? Ini adalah satu teknikal yang famous, kita boleh katakan, dan juga satu teknikal yang basic kita boleh belajar. Dan ini saya sarankan kepada anda yang newbie. Kalau yang dah mahir, boleh je nak tengok. Cumanya saya sarankan kepada anda yang newbie untuk melihat support and resistance ini. Kerana support and resistance ini merupakan teknikal yang paling basic sekali di mana-mana forex ke, saham ke, dia akan pakailah support and resistance ni. Okey. Jadi, support and resistance. Apakah itu support, apakah itu resistance? Bahasa lain ataupun bahasa dimelayukan dua perkataan ini dinamakan sebagai sokongan dan juga rintangan. Okey. Jadi, kita teruskan dekat belakang ini. Seperti mana anda tahu yang sebelum
video siri yang ke-12 kita belajar pasal trend line. Okey. Manakala untuk sekarang ni kita terus masuk je untuk technical analysis. Jadi, support and resistance. Support. Okey, saya sudah letakkan support ini kedudukannya berada di bawah dan resistance itu adalah kedudukan di atas. Okey. Okey, kita pergi kepada support dahulu. Support ini adalah satu jalan ataupun satu zone, satu kawasan lah di mana berlakunya pembelian yang dibuat order oleh trader. Pembeli lah senang katakan. Manakala resistance ini adalah satu zone di mana untuk kita ataupun ada wujudnya order sell. Resistance ini bahasa lainnya adalah rintangan. Okey, resistance. Okey, support di bawah, resistance berada di atas. Okey, support adalah pembelian. Maka bila berlakunya harga pembelian, aktiviti pembelian oleh trader, order yang dibuat oleh trader, maka harga itu akan naik. Kenapa akan naik? Kan? Kerana beli dengan harga yang murah akan menyebabkan harganya akan menjadi lebih mahal. Bila akan datang? Bukannya sekarang akan datang. Kita beli, contohnya kita beli apa? Ikutlah sesuatu barang ke apa ke? Kemungkinan barang itu akan lebih mahal kah? Kerana apa? Kerana demand, permintaan terlalu ramai yang menyebabkan harga itu tak bolehlah stay je, kita kena naikkan lagi harga itu. Dan bila harga itu akan naik, maka dapat untunglah orang yang di bawah, kerana orang di bawah itu beli dengan harga yang lebih murah. Okey, sebelum saya lupa, saya nak mentionkan satu benda ini, satu perkataan di mana support and resistance ini ataupun kaedah teknikalnya, kita perlulah melihat kepada kiri. Turn to the left. Lihat kepada kiri. Kerana apa lihat kepada kiri? Kerana kiri ini, kiri ini merupakan sejarah harga. Sejarah harga yang sudah ada munculnya harga turun naik. Maknanya setiap pergerakan akan adalah mana stopnya, mana naiknya, mana turunnya, dekat mana dimula, dekat mana di stop. Okay, so first yang perlu anda tahu, turn to the left, lihat pada kiri dahulu. Okay, itu support. Resistance pula berada di atas. Bila berada di atas, dia merupakan rintangan ataupun tempat stopnya support, berhentinya support. Kerana apa? Seperti yang saya katakan, lihat pada kiri. Contohnya dekat sini nombor 2 ni, saya buat gambaran sahajalah. Nombor 2 ini, dekat sebelah kiri adanya harga di mana berlaku ada order yang membuat penjualan ataupun take order yang kiranya harga ni ada orang nak beli. Harga sampai satu tahap harga yang mahal ni ada orang nak jual. Okey, bukan beli, jual. Jual. Bila jual, bila sudah jual, ini kita katakan dari segi sudut penjual. Bila dia sudah jual dengan harga yang mahal, maka ramai orang yang tak beli, kan? Harga yang mahal, akan ada orang beli ke tak? Sudah semestinya tak ada orang beli. Maka cara untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak penjual adalah merendahkan harganya. Kerana apa? Kerana untuk menarik perhatian pembeli. Maka itulah akan adanya rintangan terhadap pembeli tadi. Bila kita kaitkan support dan resistance tadi, pembeli bila sudah beli dengan harga murah, maka harga itu akan naik, dan sampai satu tahap harga yang mahal, tidak ada orang beli. Bila tak ada orang beli, penjual akan terpaksa merendahkan harga balik untuk menarik perhatian pembeli. Itulah
dinamakan support and resistance. Dia main situ je, ulang alik. Okey, turun naik, macam itu. Maka ini adalah downtrend. Seperti yang kita tahu, trend ini ada 3, uptrend, downtrend dan satu lagi sideways, mendatar, di mana harganya sentiasa berada di kawasan yang ditetapkan. Maknanya tidak lebih dan juga tidak kurang. 1.3 dia main kawasan situ je. 1.3 cuma belakang je. Dia tak ubah 1.3, cuma kat belakang tu je dia ubah. Macam tu. Okey, jadi kita bagi contoh yang lain. Dekat sini uptrend, okey. Sama juga. Cumanya okey, kita pindah sini je lah. Okey. Support di bawah juga. Resistance di atas. Dia berbezanya adalah yang kiri downtrend, yang kanan uptrend. Itu saja berbeza dia. Cuma kita kenal lah mana resistance, mana support. Itu je. Dan kita tahulah mana yang sesuai untuk kita nak sell ke kita nak buy. Kita boleh decide sendiri. Okay. Jadi kita boleh tengoklah contoh yang dekat sini, Euro USD. Kita boleh buatlah zone ke apa ke sebagai satu tanda di mana kita kenal mana yang harga tertinggi, mana harga yang terendah. Okey, sebelum itu saya nak katakan lagi bahawasanya saya nak sarankan kepada anda supaya membuka chart pada time frame yang lebih besar. Okey. Seperti contoh H4. Kerana apa? Kerana kita akan nampak mana harga itu akan pergi selepas ini. Okey, sebagai contohnya dekat skrin anda ini Euro USD pada time frame H4. Okey. Okey, kita applykan terus mana harga tertinggi. Okey, dekat sini harga tertinggi kan. Kita buat sini, kita buat zone. Okey, kita buat zone dahulu. Ini adalah harga tertinggi. Manakala harga terendah di bawah ni. Okey. Bila nampak macam ni, seperti yang saya katakan tadi, resistance duduk di atas, support duduk di bawah. Maka secara automatik kita kenal zone yang di atas adalah resistance, zone di bawah adalah support. Okey. Tetapi kedudukan mereka ini terlalu jauh. Kerana apa? Kerana pada time frame H4 ini setiap candlestick memerlukan 4 jam baru siap sebatang. Dia perlu banyak masa lah baru nak sampai atas sana, bawah sini. Okey. Dan juga kita pun bolehlah membuat zone di dalam zone. Okey. Contohnya macam ni. Kita nampak yang sini merupakan harga tertinggi juga. Okey. Dan di sini merupakan harga terendah. Okey. Cumanya yang tengah ini merupakan harga tertinggi yang kedua. Manakala yang bawah ini, okey, kedua yang ke bawah ini merupakan harga terendah yang kedua. Yang pertamanya yang atas lah. Yang atas sekali, yang bawah sekali. Itu yang pertama. Manakala yang keduanya yang tengah ni. Okey, itu je. So kita boleh buat lakarkan dahulu zone. Kita kenalkan dahulu zone mana yang tinggi, mana yang rendah, supaya kita senang decide. Okey, senang decide untuk apa? Untuk sell ke untuk buy. Okey. Saya rasa setakat sini dahulu supaya anda faham kan dahulu video ini. Dan kita akan sambung lagi dalam video seterusnya. Okey. Dan kita akan kupaskan lagi secara dalamnya support and resistance dengan begitu mudah, insya-Allah. Okey. Dan sampai di situ saja saya berhenti di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.